Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia Binti Nasaruddin dan nombor pendaftaran saya 17 BIB 20F10111. Kita selalu mendengar tentang wasiat, tetapi kita jarang sekali mendengar tentang hibah. Hibah dan wasiat ini merupakan dua instrumen penting dalam perancangan harta yang mengikut hukum syarak. Hibah ialah suatu pemberian harta yang berlaku semasa hayat si pemberi, manakala wasiat ialah suatu penganugerahan harta yang berlaku selepas kematian si penguji. Oleh itu, kedua-dua instrumen ini amat digalakkan di dalam Islam, di mana jika ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan hukum syarak. Hibah dari segi bahasa ialah memberi sama ada dalam bentuk ain atau manfaat. Maksud hibah dalam Islam adalah salah satu cara pemilikan aset yang sah dalam syarak. Ia berkait rapat dengan beberapa konsep pemilikan harta seperti wakaf ataupun faraid. Walaupun undang-undang dan ciri-ciri konsep yang berbeza antara satu sama lain. Tambahan pula, hibah ini dia mengikut syarak adalah salah satu kontrak pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang itu secara sukarela kepada orang lain sepanjang tempoh hidupnya tanpa apa-apa balasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Atira Adwa binti Adnan, nombor pendaftaran 17 DIB 20F1033. Pada kali ini, saya akan membentangkan kepada anda semua Pillars of Hibah. Apa itu Pillars of Hibah? Pillars of Hibah ialah, dengan nama lainnya ialah Rules of Hibah ataupun syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah mempunyai 4 perkara. Yang pertama, donor of hibah, al-wahib. Yang kedua, doni of hibah, al-mawhub lahu. Yang ketiga, the things gifted, al-mawhub. Dan yang keempat, the offer and acceptance, ijab dan qabul. Perkara yang kedua ialah doni of hibah. Apa itu doni of hibah? Doni of hibah ialah penerima hadiah. Okay. The donee is anybody, whether Muslim or non-Muslim, as long as it does not violate the syarat terms. One who is a mukallaf and is capable of owning and managing the hibah property. If the donee is still a minor or has a disability, hibah may be granted to his representative, waliman, or trustee on his behalf. The donee is also required to be present during the hibah process. Orang yang menerima hibah ini adalah sesiapa saja, baik Muslim ataupun orang yang bukan Muslim, asalkan dia tidak melanggar syarat dari segi syarak. Orang yang menerima hibah ini juga adalah perlulah seorang mukallaf dan mampu memiliki dan mengurus harta hibah. Sekiranya penerima hibah ni masih di bawah umur, hibah ini akan mengalami kecacatan dan hibah ini boleh diberikan kepada wakil ataupun wali mal ataupun pemegang amanah bagi pihak tersebut. Contohnya, saya ingin memberikan hibah kepada seorang kanak-kanak yang berumur 5 tahun. Tetapi kanak-kanak itu belum lagi baligh dan tidak boleh lagi menguruskan harta. Jadi saya perlu memberikan hibah tersebut kepada
walimal ataupun orang bagi pihak kanak-kanak tersebut untuk menguruskan hibahnya. Yang ketiga ialah the things gifted, al-mawhub. Apa itu al-mawhub? Al-mawhub ialah barang yang hendak dihadiahkan. The goods or property provided must meet the following requirements. Number 1, halal goods or property. Has value in syara, full ownership of donor. Is transferable. Absolutely exists during the akad. Property exists separately and can be separated from the property not included in hibah. Collateral goods may be granted prior to obtain consent from the charger or the borrower. Barang atau harta benda yang disediakan itu perlulah memenuhi syarat yang berikut. Yang pertama, barang atau harta itu wajiblah halal. Kita tak boleh nak bagi hadiah kepada orang tu arak, dadah dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai nilai dalam syarak. Contohnya, kita boleh menghadiahkan handphone kepada seseorang. Yang ketiga, pemilikan penuh penderma. Contohnya, sebagai contoh yang kita dapat lihat, Ustaz Abiliu memberikan hadiah memberikan sedikit wang kepada orang-orang yang tidak berkemampuan lah. Yang barang tu juga boleh dipindah bilik. Contohnya, saya ingin menghadiahkan kepada kawan saya seutas rantai. Contoh, sekarang ni rantai tu boleh dipindah bilik. So, bolehlah untuk dibuat hibah. Okey, sama sekali wujud semasa akad. Kiranya barang tu haruslah ada semasa akad. Contohnya, kita nak bagi hadiah cincin dekat kawan kita. So, kita nak bagi hadiah tu, tapi hadiah tu tak ada. So, benda tu tak boleh nak jadikan hibah atau hibah, kerana benda tu tak wujud lagi dekat depan mata kita. Okey. Harta tanah ada secara berasingan dan boleh dipisahkan dari harta yang tidak termasuk dalam hibah. Barang jaminan boleh diberikan sebelum mendapat persetujuan dari peminjam. Contohnya, kita nak hadiahkan kepada seseorang sebidang tanah. So, kita boleh hadiahkan kepada orang tu tanah tersebut. Sebabnya dia boleh dipindah milik kepada orang lain. Yang keempat ialah the offer and acceptance, ataupun ijab dan qabul. Sirah. A pronounced mean or deed that carries the meaning of the grant and receipt of hibah. It is subject to the following condition. First, there is a connection and similarity between ijab and qabul. Second, no specific condition. Third, no required for a certain period of time in the case of hibah. Maksudnya di sini, kata ganti yang dimaksudkan atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.
ianya tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Yang pertama, terdapat hubungan dan persamaan di antara ijab dan qabul. Kiranya ada penerimaan di dalam sesuatu hibah itu tersebut. Kiranya saya memberi hibah dan si penerima hibah tu perlulah menerima hibah tersebut. Okey. Yang kedua ialah terdapat hubungan, tiada syarat yang khusus. Kiranya di sini tak ada syarat yang khusus untuk hibah ini. Para pemberi hibah tidak terikat kepada masa, tempat dan ketika lah. Kiranya contoh, saya nak beri hibah kepada Fatimah pada malam hari. So hibah itu masih lagi berjalan. Okey, yang ketiga, tidak diperlukan untuk jangka masa tertentu dalam kes hibah ni lah. Kiranya hibah ini tidak ada macam saya cakap tadi, tidak ada masa yang ditetapkan. Contohnya, masa hibah ni kena beri pada pagi hari. Tak ada macam tu. Dia bukan macam zakat fitrah. Kita kena bayar sebelum habis, sebelum Syawal, 1 Syawal kan. Kiranya dia ada tempoh masa untuk kita nak bayar zakat tu. Tapi ini tidak, bila-bila masa je kita boleh bagi, beri dan terima lah. Saya Husna Sufiha binti Eriul Kasani, 17 DIB 20S1007. Ciri-ciri hibah. Ciri-ciri hibah yang pertama ialah a contract of property to a party, iaitu suatu akad pemberian bilik harta kepada sesuatu pihak. Yang kedua ialah property that can be changed is property, not debt or benefit, iaitu harta yang boleh dihibah ialah ain harta, bukannya hutang atau manfaat. Yang ketiga, akad hibah is made without any recompense, reward, iaitu maksudnya akad hibah dibuat tanpa menggunakan sebarang balasan. Yang keempat, akad hibah is effective during the life of the grantor, iaitu akad hibah berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah. Yang kelima, grant contracts are made voluntarily without compulsion, iaitu akad hibah dibuat secara sukarela tanpa paksaan. Yang keenam, akad is not intended to earn a reward or honor someone. Akad dibuat bukan untuk bertujuan untuk mendapat pahala atau memuliakan seseorang. Hibah boleh diterima oleh sesiapa sahaja, sama ada waris ataupun yang bukan waris, Muslim ataupun bukan Muslim, serta boleh digunakan kepada ibu bapa yang mempunyai anak angkat untuk mewariskan harta mereka kepada anak angkat mereka dengan menggunakan konsep hibah. Bagi jumlah pemberian hibah adalah tiada hadnya. Jadi, pemberi hibah boleh memberikan beberapa jumlah sekalipun kepada penerima hibah. Hibah ini tidak memerlukan sebarang akad penerimaan. Oleh itu, pemberi hibah boleh memberikan hartanya kepada penerima hibah walaupun tanpa persetujuan penerima hibah. Syarat-syarat harta yang boleh dihibahkan. Yang pertama adalah harta tersebut haruslah dimiliki sepenuhnya oleh pemberi hibah. Yang kedua, harta tersebut mestilah daripada sumber-sumber yang halal. Yang ketiga, harta tersebut mestilah wujud ketika ianya berlangsung. Bermaksud, harta tersebut haruslah berada ataupun wujud ketika pemberian itu berlangsung.